Kata sahabat, kalau dia tidak mampu ataupun dia tak buat juga, dia buat kerja dah tapi dia tak beri sedekah, nak lakukan. Dia tolong orang yang susah, orang yang berhajat, tidak dalam bentuk duit pun tolong apa keperluan dia. Banyak benda yang boleh tolong. Hak tu pun boleh jadi sedekah juga. Kata sahabat, kalau dia tidak buat juga, dia suruh buat baik, dia tidak buat apa-apa, tidak tolong, tapi dia suruh ajar orang saja buat baik. Dia sendiri tidak buat baik, dia ajar orang buat baik, tak apa juga, boleh pahala juga. Kata sahabat, kalau dia tidak buat juga, Nabi SAW kata, jangan buat jahat. Falyumsik 'anil syarr, hendaklah dia menahan dirinya dari kejahatan. Jangan buat jahat. Hak tu pun sudah jadi sedekah kepada dia, tidak buat jahat. Sebab apa? Kalau buat jahat jadi susah. Kalau dia tidak buat jahat, dia jadi sebagai seorang yang baik, tidak ganggu orang, itu pun jadi sedekah dah, supaya dia menyenangkan orang juga. Ni suku aku orang tu banyak luas. Nak buat sedekah ni, nak dapat pahala sedekah ni, banyak cara. Tetapi tentu sekali lah, hak sedekah, hak maklum sebagai sedekah tu gapo dia, hak tu. Dengan sebab tu hak tu tetaplah lebih, hak tu tetap lebih. Kalau kita mampu, lebih baiklah kita buat hak tu. Dah buat semua lah, buat semua, lebih baik, sempurnalah jadinya. Artinya orang-orang yang buat benda-benda ni adalah orang yang baik budinya, akhlaknya, pribadinya mulia. Pribadi inilah orang yang comel. Walaupun rupa dia tidak comel, dia tidak janguk pun, kalau dia ada sifat ni, sebenarnya dia adalah orang yang comel. Babu tibil kalam, ucapan yang baik. Kecek molek. Nabi SAW bersabda, al-kalimatut tayyibah sadaqah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Kata royak hak molek hak orang, itu pun sudah jadi sedekah. Ucapan yang baik, tidak nanti apa. Tolong royak kat orang. Orang tanya kita mana rumah dia, tunjuk molek. Situ rumah dia, royak benda molek. Setara tu boleh pahala. Jangan kita kata negeri kita ni apa ni, boleh jadilah kita jarang jumpa, tak apa ni, tidak kata jadi susah kerana tu. Kalau kita pergi ke negeri-negeri lain, bahkan negeri Arab sekalipun yang sudah meninggalkan agama Islam, banyak dari segi ajaran Islam ni tinggal. Sebab tu Allah SWT beri teruk-teruk. Kalau kita tanya mana, dia kata alik tu, gelek tu tanya alik tu, alik nu, gelek tu tanya alik nu, pening, habis masa gitu. Jangan pernah lagu tu pun tak sedekah apa. Bayangkan kalau dalam suasana lagu tu, tidakkah kita masa sikit, masanya ada sempit, lepas tu pergi alik sana, orang nu pula tanya, dia kata alik nu pula, tak ada alik nu, pergi alik sana alik nu pula, kan susah tu. Berat. Setara tu pun jadi sedekah dah. Ucapan yang baik, ucapan yang baik paling tinggi sekali al-kalimatut thayyibah, iaitu 2 kalimah syahadah tu lah. Ajar orang sehingga orang masuk Islam, ajar orang sehingga orang faham Islam. Ucapan yang baik lah tu. Hak tu hak tinggi. Paling tidak hak tadi, paling tidak, paling ringkas itu. Tiba-tiba je, bukan usaha, belah-belah lalu je, tidak pisah cari, tiba-tiba orang tanya kita tolong ayat. Hak tu pun boleh pahala tu. Ucapan yang baik dah tu. Apa banyaklah ucapan yang baik tu, tak kira lah, luas lah. Lepas tu riwayat daripada Adi bin Hatim, katanya Nabi SAW sebut neraka. Bila dia sebut neraka, dia berlindung, berlindung, minta berlindung daripada neraka tu, daripada Allah, dengan Allah SWT. Lepas pada tu dia buat lari muka ni, a'udzubillahi minha, misalnya dia sebut neraka, a'udzubillahi minha, dia buat lari gitu. Lepas tu dia sebut lagi neraka, a'udzubillahi minha, dia buat lari gitu. Dia buat lari muka dia tu. Jadi Syu'bah kata 2 kali, hak tu aku tidak syak, hak 2 kali sini sebut tadi. Ada pun hak lebih daripada tu, aku tak sedaklah, tak yakin. Hak 2 kali tentu tidak syak, hak tu yakin. Kemudian dia kata, elakkanlah diri kamu
dari neraka walaupun dengan secubit buah tamar. Kalau tidak ada, maka dengan satu ucapan yang baik, satu ucapan yang baik. Jadi sebut neraka ni, bila sebut tu dia minta berlindung. Lepas pada tu buat lari muka. Apa sebab? Boleh jadi Allah SWT tunjukkan kepada dia neraka, ataupun tidak tunjukkan, tetapi cerita tentang neraka tu sudah terlalu jelas kepada dia sehingga terasa macam ada di hadapan. Bila sebut neraka tak sih, sebab kita kalau bau busuk atau pokok hidung selalu. Kalau bau dengan sendirinya jadi. Hak ni pun lagu tu lah juga. Bila sebut neraka tu dia lari. Mana kita kena lari daripada neraka ni. Lepas tu orang buat lari ke apa dia mula-mula sekali? Muka buat lari. Sebab apa? Muka dia tak tahan. Muka tu tak tahan. Lepas tu kalau rosak muka habis, cacat lah. Sebab tu buat lari muka. Nak buat lari tu buat lari lagu mana? Kalau hak dalam dunia nak lari daripada kejahatan, bolehlah lari dengan cara macam-macam cara. Tapi kalau daripada neraka, tak terlari dengan cara mengelak muka begitu. Kalau memang kita tu kena masuk neraka, jawabnya kena buat sedekah, buat kebajikan. Apabila buat kebajikan tu menghindarkan seseorang daripada neraka. Kalau tak ada, ucapkanlah ucapan yang baik. Tak ada kau dia, subhanallah, alhamdulillah, ucapan yang baik tu, kalimat thayyibah juga tu. Dah tak ada arah, tak ada nak mengajar siapa-siapa. Ucap hak tu, sekurang-kurangnya hak tu dapat mengelakkan seseorang ni daripada neraka. Dan orang yang ada hak ni adalah orang yang baik. Orang yang baik, maknanya orang yang baik ni orang yang akhlaknya, adabnya mulia. Kalau dia tidak ada sesuatu yang besar, yang utama untuk diberikan, dia akan cari jalan juga setakat mana yang terdaya oleh dia untuk buat juga. Macam di sini Nabi SAW ajar kena bagi buah tamar. Paling tidak hak tu, hak kenyang orang tu, kenyang orang. Kalau kebuluran pun jadi hilang kebuluran. Hak tu kena buat. Kalau tak boleh juga, jangan duduk saja, buatlah sesuatu. Jangan apabila tak boleh buat sempurna tu, kita tak boleh buat belakang. Hak korang dia pun tak boleh. Tak boleh lagu tu. Sebab itulah dalam kaedah fiqh pun dia kata mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak boleh kita dapat semua sekali, jangan kita biarkannya semua sekali. Ambillah juga, buatlah juga setakat mana yang boleh. Babur rifqi fil amri kullih, ini bab berlembut dalam segala perkara, bercermat dalam segala perkara, bukan dalam satu dua perkara. Semua perkara kena cermat, semua perkara kena berlembut, berhalus, jangan kasar. Sebab apa? Apabila dia buat dengan berhalus, dia akan kemas, dia akan comel, dia akan jadi seni, dia akan menarik, itu sifat-sifat yang halus, yang cermat sana. Boleh tahan lama. Banyaklah sifat-sifat apa ni hasil daripada lembut, seni, halus, cermat tu. Boleh tahan lama, menarik orang, sedap mata memandang, sedap akal, gapo-gapo pun. Kalau ada hak ni, buat tu buat molek. Kata jangan buat buat dengan kaki, buat dengan tangan. Jangan semua buat dengan kaki. Mana kalau kita buat apa-apa, buat molek. Ni boleh kau orang, boleh kau orang. Boleh kau orang. Ini kelemahan kita lah, kelemahan kita. Kalau kita tengok kan, kita tengok ni orang kafir, tapi dia ambil ajaran Islam ni, dia pakai, walaupun dia tidak dakwa itu Islam, tetapi hak tu hak Islam nak cermat berhalus. Kalau kita tengok kamus hak dia buat kan, payah nak cari mana salah, payah nak cari. Cermat orang dia buat, bukan sekadar pengarang saja, penyusun saja, pencetak ke apa semua, cermat, rapi, kemah buat. Kita tidak, pasal banyak lapis. Nak cari salah sepatah satu perkataan apa payah, dengan titiknya, dengan
komanya dengan apanya tepat.